kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan dan kurniakan kebaikan dengan kita berada di dalam halaqah ilmu. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia para Rosniati selaku Presiden Gema Yasin Nur Iman dan seluruh para AJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah kita pada pagi ini kita akan masuk pada surah yang seterusnya, yang kita menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Jadi kita telah memilih pada jilid ketiga ni iaitu surah An-Nur. Surah An-Nur bagi yang ada kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga, kita lihat pada muka surat 120. Muka surat 120. Baik. Muka surat 120 Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jadi kenapa kita memilih tafsir surah An-Nur? Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Allimu rijalakum suratil Maidah wa allimu nisa'akum suratun Nur." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, yang bermaksud Nabi SAW menyuruh kita supaya mengajarlah orang-orang lelaki kamu surah Al-Maidah dan mengajarlah orang-orang perempuan kamu surah An-Nur. Jadi oleh kerana Gema Yasin Nur Iman ni hampir majoriti lah, hampir keseluruhannya ialah terdiri daripada para wanita, orang perempuan, para muslimat. Jadi kerana itu kita memilih surah An-Nur untuk kita belajar ilmu tafsir ataupun tadabbur Al-Quran. Kerana inilah yang dipesan oleh Nabi tadi. Nabi kata, wa'allimu nisa'akum
Suratul Nur. Ajarkanlah orang-orang perempuan kamu surah An-Nur. Bahkan bila kita tengok sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pun selalu pesan perkara yang sama. Sayyidina Umar pun selalu pesan pada perkara yang sama kepada manusia supaya menjaga orang-orang wanita dan ajarkan mereka surah An-Nur. Itu dia. Jadi para muslimin dan muslimat, jadi kita memilih surah An-Nur lah bermula pada pagi ini, bermula pada hari ini. Cumanya untuk pagi ini kita tak masuk lagi pada surah An-Nur. Kita ambil dulu sebagai mukadimah. Mukadimah surah An-Nur ini. Itu dia. Baik, surah An-Nur yang bermaksud cahaya. An-Nur kan? Cahaya. Jadi bila kita baca Al-Quran dan surah An-Nur ni, kita dapati ada 7 kalimah An-Nur. Ada 7 kalimah An-Nur. Baik. Yang mana para muslimin dan muslimat ada 7 kalimah An-Nur dalam surah An-Nur itu. Baik, yang pertama pada ayat yang ke-35. Kalau di Quran boleh tengok Quran tengok ayat 35. Surah An-Nur. Ni kita hari ni kita mukadimah dulu. Dan ayat yang ke-35 surah An-Nur, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsal wallahu bikulli syai'in alim. Surah An-Nur ayat yang ke-35. Ni kalau kita nak tengok ayat tu, nak tengok ayat berapa sebagainya, tengok Quran lain lah. Sebab kitab tafsir kita ni dia tak ada tulis nombor berapa. Baik, jadi pada ayat 35 ni Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, kitab suci Al-Quran adalah sebagai sebuah miskah yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam geluk kaca pandil. Geluk kaca itu pula jernih terang. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya. Pokok zaitun yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa nur turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir membiaknya itu dengan sendirinya memancarkan minta maaf, saya batuk, tak elok lagi memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya walaupun ia tidak disentuh api. Sinaran nur hidayah petunjuk yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda. Cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu, dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk umat manusia, dan Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Pasal ayat ni kita akan urai nantilah. Kita akan urai lebih detail bila tiba masa dia. Baik. Cuma nak perhati pada ayat 35 ni para muslimat sekalian. Cuba kita kira berapa kalimah nur dalam surah dalam ayat 35 ni. Siapa boleh? Ada yang buka Quran kan? Tengok ayat 35, berapakah kalimah nur pada ayat 35 ini? Siapa yang boleh kira, teka sikit? Kalau betul,
Gema Yasin bagi hadiah. InsyaAllah. Okey. Siapa yang boleh? Siapa yang boleh cuba? 5 Ustaz. Bagus. Ada 5 nur pada ayat 35 ini. 35. Ada 5. Allahu nurus sama. Itu satu. Masala nurihi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nur. Ala nur. 3 dan 4. Kemudian yang kelima, yahdillah linurihi. Ada 5. Maknanya pada satu ayat ni saja ada 5 perkataan kalimah an-nur. Baik. Jadi kita sebut tadi dalam surah An-Nur ni ada 7 kalimah nur. Maknanya satu ayat ni saja dah 5. Lagi 2 lagi. Lagi 2 kalimah nur pada ayat berapa? Iaitu ayat yang ke-40. Tengoklah pada ayat 40. Pada ayat yang ke-40 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 40 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kadzulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi sahabun. Zulumatun ba'duha fawqa ba' idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ini surah ayat yang ke-40. Jadi ayat ke-40 ni para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ada 2 perkataan nur yang bermaksud atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang yang di dalam gelap gelita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak bertindih ombak, di sebelah atasnya pula awan tebal. Demikianlah keadaannya gelap gelita berlapis-lapis. Apabila orang itu mengeluarkan tangannya, tak dapat ia melihatnya sama sekali. Dan ingatlah sesiapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang peraturannya mendapat cahaya hidayah petunjuk, maka tidaklah ia akan beroleh sebarang cahaya yang akan memandunya ke jalan yang benar. Itu dia. Jadi pada ayat ni ada 2 kalimah nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Itu dia. Kalau para muslimin dan muslimat ingat, ayat ni kita dah baca dulu. Kita urai pasal apa? Pasal tu, internal wave tu. Kalau ingat lagi ayat ni. Jadi insyaAllah kita akan lebih detail bila tiba masa masuk ayat ni nanti. Baik, jadi maknanya ayat 35 dan ayat 40 ada kalimah nur. Campur dua-dua ayat itu ada sebanyak 7 kalimah an-nur itu. Okey, baik. Jadi kan itulah para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Surah ini dinamakan surah An-Nur. Baik, cahaya. Baik, jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sedikit persoalan. Itu dia. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan ketemu ada ayat tentang cahaya matahari dan cahaya bulan. Itu dia. Kenapa pada cahaya matahari ada setengah ayat Allah gunakan perkataan dhiya'us syams, cahaya matahari. Dan adapun pada bulan Allah gunakan perkataan nur, cahaya bulan, nur al-qamar. Jadi apakah beza di antara dhiya'un dengan nurun? Apa beza dia? Kalau ikut maksudnya dua-dua sama je, maksudnya cahaya. Tapi pasal apa pada cahaya matahari Allah gunakan perkataan dhiya, dan adapun pada cahaya bulan Allah gunakan perkataan nurun. Jadi apa bezanya? Siapa boleh jawab? Tu dia. Ngaji tiap-tiap hari ni kira alim belaka dah ni. Masya-Allah. Tu ilmu tinggi belaka dah ni. Tu dia. Jadi para muslimat, muslimin dan muslimat, siapa yang boleh? Kau-kau ada yang boleh lah. Kan kita kongsi-kongsi pagi-pagi hari ni. Masya Allah. Agak-agak lah kenapa Kenapa Maknanya bila cahaya matahari Allah gunakan perkataan dhiya'un.
Dan cahaya bulan Allah gunakan nurun. Tu dia. Baik. Kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, bila saja Nabi dok terang pasal sifat sabar. Sifat sabar. Sifat sabar Nabi kata apa? Nabi kata as-sabru diyaun. Sabar itu cahaya. Kenapa Nabi gunakan perkataan sabar itu cahaya? Diyaun. Bukannya as-sabru nurun. Kenapa ya? Baik. Kenapa? Kerana ada beza di situ. Bezanya macam mana? Yang dimasukkan diya cahaya, nur pun cahaya. Tapi di manakah bezanya? Bezanya bila kata diyaun, cahaya itu ialah cahaya yang panas. Tu dia. Sebab tu cahaya matahari digunakan diyaun. Nak kata cahaya matahari ni memang cahaya yang terang. Dia cahaya yang terang, cahaya yang bersinar, tapi dia panas. Itu dia para muslimi dan muslimat. Dan ada pun bulan ni, nur ni cahaya. Tapi cahaya nur ni cahaya yang lembut, cahaya yang dingin, cahaya yang kata syok lah cahaya tu. Macam tu lah. Para muslimi dan muslimat, itu bezanya. Bila Nabi sebut tadi sabar itu cahaya, diyaun. Maknanya sabar tu memang sifat yang sangat mulia. Itu yang jadi cahaya tu. Sifat yang sangat mulia, sifat yang cukup terpuji, sifat yang cukup hebat di sisi Allah. Tapi dia panas. Maknanya apa? Dia merupakan satu sifat yang susah manusia nak capai. Walaupun dia cahaya, terang benderang, bersinar cahaya dia, sangat hebat. Tetapi untuk menjadi orang yang sabar bukannya senang kerana panas. Maknanya kena ada kekuatan nak jadi orang yang sabar itu. Tu para muslimat yang dirahmati oleh Allah. Macam para muslimat ni lah, duk sabar, duk tunggu saya masuk tadi kan, duk tunggu mana ustaz tak masuk-masuk ni. Ada yang hilang sabar, ada yang hilang kawalan, nak buat demonstrasi, macam-macam. Tapi alhamdulillah ramai yang sabar. Bila ramai yang sabar, insya-Allah maka dapatlah cahaya. Tapi cahaya yang panas. Itu dia. Baik, jadi para muslimin dan muslimat, insya-Allah. Jadi mukadimah dulu. Dalam mukadimah ni saya nak baca intisari dia, intisari surah An-Nur ni. Intisari. Itu dia. Intisari Intisari surah An-Nur. Intisari ni dalam kitab kita tak ada, dalam kitab tafsir Nurul Ihsan ni tak ada. Saya akan baca kitab lain. Kitab lain iaitu kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Ini saya ambil intisari dia saja. Intisari surah An-Nur itu. Itu dia muslimi dan muslimat. Jadi pada kitab Nurul Ihsan ni dia tak ada intisari dia. Nanti kita minggu depan ni kita akan masuk terus. Masuk terus pada surah An-Nur itu. Itu dia. Jadi intisarinya ataupun sebagai umum mukadimah dia, saya akan baca yang termaktub dalam kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Baik, di sini dia jelaskan beberapa perkara. Baik, yang pertama dia kata menerangkan hukuman yang dikenakan kepada orang yang berzina, lelaki dan perempuan. Juga menerangkan hukum orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, dan hukum orang yang melemparkan tuduhan yang demikian kepada isterinya. Itu dia. Jadi dan surah An-Nur nanti yang kita akan ketemu antara yang terawal iaitulah para muslimat sekalian tentang hukum perzinaan. Ini maknanya ada ayat tentang hukum hudud yang termaktub dalam surah An-Nur ini. Baik. Di antaranya tentang zina laki-laki dan perempuan. Kita akan ketemu nanti istilah muhsan, ghaira muhsan. Apa benda muhsan, apa benda ghaira muhsan. Kita akan hurai nanti. Apakah jenis hukuman bagi mereka yang zina muhsan? Apakah hukuman pada orang yang zina ghaira muhsan? Kita akan baca, kita akan hurai nanti.
Dan kemudiannya termasuk ada ayat tentang qazaf. Qazaf ni apa? Qazaf ini ialah melemparkan tuduhan ataupun menuduh orang perempuan yang baik melakukan perzinaan. Ini qazaf. Maknanya duk tuduh orang tu berzina. Ni bukan benda kecil para muslimin dan muslimat. Bila kita melemparkan tuduhan pada sesiapa sekalipun, kita kata kau ni berzina lah, engkau ni penzina lah. Bila kata macam tu, mesti wajib kita bawa 4 orang saksi. Kalau tidak ada 4 orang saksi, kita dikira qazaf. Bila qazaf, kita dikenakan hukuman sebanyak 80 kali sebatan. Jangan main-main tu. Sebab kadang-kadang ada senang-senang saja orang kata pada kawan dia, engkau ni berzina lah, engkau ni penzina lah, engkau berzina dengan dia lah. Kita main cakap je. Main cakap macam tu berdosa besar tu. Berdosa besar, bahkan kita kena bawa 4 orang saksi. Tidak ada 4 orang saksi tadi, maka kita layak dikenakan hukuman sebatan sebanyak 80 kali sebatan. Tu berat. Jadi jangan main-main. Sebab itu para muslimin dan muslimat, kadang-kadang bila ada benda yang tersebar dalam media sosial, orang tu duk cerita, masuk berita, orang tu ditangkap, tuduhan berzina, tuduhan ataupun tuduhan kira apa sumbang ke, tuduhan apa orang kata cabul ke, tuduhan apa-apa ke. Bila kita tengok macam tu, jangan kita terus menghukum. Jangan kita kata orang ni dah jahat sangat ni, orang ni dah rogol orang tu, orang ni dah orang kata apa, dah mencabuli orang tu. Padahal orang tu baru kena tangkap, belum lagi jatuhkan hukuman pun. Jadi kita tak boleh terus kata orang ni dah macam tu, orang ni dah macam tu. Tak boleh. Bila kita kata macam tu, tak ada saksi yang jelas, maka dikira qazaf. Dan kita yang cakap macam tu, boleh mendatangkan dosa yang besar, bahkan kena rotan 80 kali sebatan. Jangan main-main para muslimin dan muslimat. Sebab zaman sekarang ni senang orang duk kata gitu kan. Dalam media sosial lah, tengok orang tu zina, dia kata dia ni pun zina, dia ni orang kata apa, mencabul orang, senang-senang kita tuduh. Tak boleh. Tu bahaya Okey. Kemudian seterusnya, menerangkan tentang dustanya orang-orang yang menuduh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berlaku sumbang. Lalu ditegaskan bahawa tuduhan palsu itu yang berpunca dari ketua kaum munafik di Madinah tidak akan dapat memburukkan nama baik isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersih suci, bahkan sebaliknya memberikan penghormatan serta kemuliaan kerana Allah Ta'ala telah membersihkan nama baiknya dan keluarganya serta suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa ayat suci yang kekal dibaca turun-temurun dalam Al-Quran Al-Karim. Ini kandungan yang kedua. Secara umum surah An-Nur ada satu kisah yang termaktub dalam surah An-Nur. Kisah ini dipanggil sebagai kisah hadis Al-Ifki. Hadis Al-Ifki ataupun khabar Al-Ifki. Yang dimasukkan hadis Al-Ifki ialah cerita dusta. Cerita dusta. Cerita dusta mengenai orang-orang munafik mengadakan tuduhan fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tuduhan daripada orang munafik, mereka buat cerita, mereka menuduh Sayyidatina Aisyah telah melakukan perzinaan dengan seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Tu dia. Jadi maknanya ini satu tuduhan yang amat dahsyat, fitnah yang amat dahsyat daripada golongan munafiqun. Tu dia. Dan fitnah ni memang amat dahsyat. Dahsyat macam mana? Sampai ke satu tahap para muslimin dan muslimah menyebabkan umat Islam di Madinah jadi tekanan yang cukup berat. Berat sungguh. Berat sungguh. Sampai orang kata Madinah pada masa itu jadi tak aman lah. Jadi tak aman, bahkan jadi tekanan. Umat Islam jadi tekanan.
Bayangkan kalaulah umat Islam di Madinah tekanan, lebih lagilah keluarga Sayyidatina Aisyah. Lebih lagilah Abu Bakar As-Siddiq. Lebih lagilah mak dia dan sebagainya. Cukup tertekan pada masa itu. Lebih lagilah Sayyidatina Aisyah lagi tertekan pasal difitnah macam tu. Bahkan tekanan itu juga ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Pasal ni fitnah melibatkan isteri Nabi. Ini fitnah bukan kecil. Dok kata Aisyah berzina, na'udzubillah. Dahsyatnya mereka memfitnah Sayyidatina Aisyah. Tujuan mereka nak menjatuhkan maruah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni nak menjatuhkan credibility Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jahat ni orang munafik. Dan bila jadi fitnah ni, yang menjadi masalah lebih lagi masalah apa dia? Adanya orang Islam yang percaya. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Mengikut cerita, mengikut riwayatnya, para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Bila saja berlaku fitnah ini, umat Islam, para sahabat Nabi berpecah tiga. Itu dia. Bayangkan, umat Islam ni, para sahabat Nabi ni berpecah tiga. Itu dia. Pecah tiga ni pasti apa? Sebab yang pertama, ada para sahabat Nabi, bila saja dapat cerita ni, fitnah ni, terus dikata fitnah. Terus tak percaya. Ini yang pertama. Ini yang power lah. Orang kata yang kuat. Bila kata dapat berita ni, dapat saja ni, sampai pada mereka yang kata Sayyidatina Aisyah berzina, terus mereka kata ni tak betul. Ini fitnah. Memfitnah isteri Nabi SAW. Nak menjatuhkan maruah isteri Nabi. Nak menjatuhkan maruah Nabi ini. Ini fitnah. Ini tak betul. Yang pertama ni, total terus tolak. Itu dia. Ini yang terbaik lah. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Adapun yang kedua pula, di kalangan sahabat ni, bila dapat berita macam tu, macam ni sikap mereka? Sikap mereka tunggu dan lihat. Itu dia. Percaya tidak, tolak pun tidak. Itu dia. Nak kata percaya, takkanlah ini Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. Nak kata tolak, macam betul pula. Macam ada bukti, macam ada saksi. Ini yang kedua. Jenis diam, tunggu dan lihat. Sebab tak tahu nak buat macam mana ni. Pasal dahsyat sungguh fitnah ni. Sebab mereka buat cerita tu sampai cerita tu macam betul sungguh. Itu menyebabkan jenis yang kedua, diam, tunggu dan lihat. Ini yang kedua. Dan yang ketiganya, para muslimin dan muslimat. Bila saja dapat berita fitnah ni, malangnya ada yang ketiga, yang percaya. Yang percaya dan juga mereka termasuk menyebarkan fitnah itu sekali. Ada yang percaya. Itulah. Ni sahabat Nabi ni kita cerita ni. Tu nak kata dahsyat fitnah boleh menyebabkan orang yang hebat pun terpedaya. Tu. Kalau sahabat Nabi boleh terpedaya, lebih lagi kita pada hari ni. Lagi dahsyat kita hari ni. Tu. Bayangkan sahabat Nabi ni, ada yang percaya. Bukan sekadar percaya pada fitnah itu, bahkan mereka turut menyebarkan fitnah tersebut. Tu dia para muslimin dan muslimat. Sampai ada sahabat Nabi ni bergaduh dah sampai Safwan bin Mu'attal ni yang kena fitnah ni, dia tetap sahabat yang lain ni, yang percaya ni, dia tetap. Nak kata pada masa itu cukup huru-hara lah. Maknanya cukup tension pada masa itu. Sampai Aus dan Khazraj ni, yang kata Ansar ni, hampir berpecah, bergaduh. So masing-masing tuduh ni daripada kaum kau lah, daripada umat engkau lah. Bergaduh ni hampir berpecah Aus dan Khazraj, hampir berpecah Ansar tersebut. Dahsyat. Dan kalau kita baca hadis Sahih Bukhari, ceritanya panjang. Kita boleh bayangkan betapa dahsyatnya pada waktu itu. Masa itu kritikalnya waktu itu. Nabi terpaksa Nabi SAW sebagai pemimpin. Nabi terpaksa bertindak sebagai pemimpin. Nabi kena siasat benda tu. Walaupun yang berlaku tu kata isteri Nabi, Nabi tak boleh bias ke dia, tak boleh. Sebab Nabi pemimpin. Maka Nabi kena siasat juga.
Itu kata Aisyah. Sebab Aisyah radhiyallahu anha ni cerita ni berlaku masa balik daripada perang. Dan masa balik pada perang ni Aisyah dia ikut Nabi. Kan? Masa balik tu fitnah tu berlaku. Ni kita akan masuk nanti panjang cerita. Yang kita nak cerita ni pada masa balik tu Aisyah terus balik rumah. Dia balik rumah pasal siapa? Sebab dia demam. Dia demam. Dia demam, dia pun kuarantin dekat rumah. Demam ni lama, sebulan dekat dalam rumah dia tak keluar. Jadi selama sebulan tu dia tak tahu pun dekat luar tu fitnah sedang menyebar ni. Sedang duk melarat, sedang duk tersebar teruk ni. Aisyah tak tahu. Di dalam rumah dia tak tahu benda tu. Cuma dia kata, ni Sahih Bukhari Aisyah cerita balik, dia kata, yang aku perasan satu. Apa dia? Yang aku perasan dia kata, bila Nabi balik ke rumah, Nabi SAW dia tak mesra macam dulu. Itu dia. Yang tu aku perasan. Nabi SAW dia tak mesra macam selalu. Selalu kalau dia balik rumah aku ni, dia akan bergurau senda, duk sembang aku, macam-macam mesra lah Nabi kan. Itu dia. Tapi Nabi, masa Nabi balik tu, Nabi tak tunjuk kemesraan Nabi SAW. Bahkan Nabi tak tegur pun aku. Nabi tak bertegur dengan aku, Nabi tak duk sembang aku, tak ada. Cuma Nabi tanya sikit, Nabi tanya macam mana, sihat dah? Itu je Nabi tanya. Lepas tu Nabi keluar balik. Yang tu aku perasan nampak perubahan terhadap Nabi SAW. Sebab Aisyah memang tak tahu. Memang tak tahu. Itu dia. Syaritina Aisyah memang tak tahu yang kat luar tu fitnah sedang berlaku dan Nabi sedang selesaikan masalah tu. Jadi itulah para muslimin. Ceritanya panjang. Turun ayat dan surah An-Nur ni, Allah membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allah membela Sayyidatina Aisyah dan pada waktu yang sama turun ayat nanti kita baca ni, Allah tunjuk macam mana cara kita nak hadapi fitnah. Ni ayat ni, sebab tu kita pilih surah ni. Para muslimin dan muslimat, pasal dalam surah An-Nur ni ada ayat Allah tunjuk macam mana cara kita hadapi fitnah pada hari ni. Sebab zaman kita zaman fitnah. Banyak fitnah yang tersebar pada hari ni dekat media sosial, dekat TikTok, dekat Facebook, dekat WhatsApp, macam-macam duk tersebar hari ni, macam-macam benda cerita ni. Jadi sikap kita sebagai orang yang mengaji, yang ada ilmu ni, macam mana cara nak hadapi fitnah ni. Jadi Allah tunjuk dalam surah An-Nur ni petunjuk daripada Allah macam mana nak hadapi fitnah. Jadi insyaAllah bila tiba masa kita akan masuk ayat tersebut dan kita akan huraikan insyaAllah. Okey, seterusnya katanya menerangkan cara adab menerangkan cara dan adab peraturan berziarah ke rumah orang lain supaya terhindar dari berlakunya sebarang perkara yang tidak diingini. Lebih-lebih lagi kalau pada masa itu orang lelaki tidak ada di rumah. Itu dia muslimin dan muslimat. Surah An-Nur ni juga ada adab. Antaranya adab macam mana? Adab ziarah ke rumah. Ni Allah tunjuklah. Macam mana kita ziarah ke rumah orang, macam mana cara dia, beri salam macam mana. Jadi bila masuk ayat ni nanti akan dikeluarkan beberapa hadis Nabi SAW. Macam mana datang rumah orang, ketuk macam mana, beri salam macam mana, bila orang buka pintu nak pergi dekat mana. Nabi ajar semua dah, Quran sebut, Nabi dah ajar adab-adabnya. Kita main ziarah ni boleh ke kalau kita sampai dekat rumah orang tu, ketuk rumah orang tu, Assalamualaikum sebagainya, orang tu pun buka pintu, kita pun berdiri depan pintu, boleh tak boleh? Itu tak boleh, ada cara dia. Sebab kadang-kadang dia buka pintu, kalau kita berdiri dekat depan tu, kita akan nampak terus dalam rumah dia. Nampak terus, nampak dekat ruang tamu, nampak orang tengah terbaring ke, duk ngangkang ke apa kan. Itu masalah tu. Jadi pasal itu dilarang oleh Nabi perbuatan macam itu. Jadi macam mana caranya nanti? Kita akan masuk nanti pada ayat yang berkaitan adab ziarah. Adab ziarah ni maknanya dalam surah An-Nur ada ayat tentang adab kita ziarah rumah, rumah orang sebagainya lah. Kita memang dituntut untuk ziarah kan, ziarah orang, ziarah orang kata kawan-kawan kita,
menghubungkan suatu rahim, ukhuwah fillah kan. Baguslah. Tapi ialah raya itu sampai hari ni tak ada orang pun nak ziarah rumah saya dak. Sedihlah juga ni. Tu dia. Tak ada pun orang nak datang ziarah rumah kita. Itu dia. Ya, jadi insya-Allah nak ziarah, marilah ziarah kan. Duk jumpa, duk sembang-sembang kan, insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah boleh saja kan. Insya-Allah, sebab ziarah ni benda yang besar dalam Islam. Nabi sangat menggalakkan ziarah-ziarah ini. Tu. Cuma bila kata ziarah ada adabnya lah. Ada adabnya. Kita akan baca nantilah bila tiba masanya. Okey. Seterusnya, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang Islam lelaki dan perempuan supaya masing-masing menyekat pandangannya dari melihat yang haram dan menjaga kehormatannya daripada melakukan zina atau lain-lain perkara yang keji. Selain dari itu, perempuan-perempuan Islam diharamkan menedahkan tubuhnya kepada lelaki yang bukan mahramnya kecuali anggota tubuhnya yang zahir, iaitu bulatan muka dan kedua tapak tangan. Itulah. Jadi kita akan jumpa juga ayat pasal Allah memerintahkan lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman supaya menjaga pandangan mata. Ghaddul basar. Ghaddul basar ni maknanya menjaga mata, menjaga penglihatan kita. Dia tak kira kata Allah laki-laki pun kena jaga, perempuan pun kena jaga. Tu dia para muslimin dan muslimat. Kadang-kadang orang kata laki-laki je kena jaga, tak, perempuan pun kena jaga. Tu dia. Kan sekarang ni tengok macam hari ni, tengok macam hari ni. Orang menunjukkan laki-laki yang sadar, orang perempuan pakat tengok, terliur, duk tergoda, duk berkhayal, duk berangan. Itu yang berlaku hari ni. Jadi makna tak kira dah sekarang ni, tak kira laki-laki perempuan kena jaga mata. Itu dia. Para muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu kena ingat tu. Kita ni insya-Allah jagalah. Yang nak ingat ni pesan pada anak-anak kita ni. Anak-anak kita, cucu-cucu kita sungguh. Sebab saya tengok, saya baca dan saya dengar ulasan macam-macam daripada pakar. Dia kata hari zaman ni orang perempuan lain dah. Tak macam dulu. Generasi ni. Sampai ada seorang pensyarah perempuan tu dia kata apa? Dia buat kajian, dia kata budak-budak perempuan sekarang bila tengok laki-laki, dia akan bayangkan laki-laki tu bertelanjang. Tu sungguh. Sungguh. Tu bahaya tu. Dia akan membayangkan laki-laki tu bertelanjang. Macam mana kemaluan laki-laki tu. Dia akan bayang macam tu. Ini yang disyarahkan oleh seorang pakar lah, disyarah. Dia buat kajian. Sangat bahaya sekarang ni. Sampai dia kata ada budak perempuan yang duk simpan terung, timun. Minta maaf lah kan. Tu tahu apa benda kan. Dalam bilik disimpan, dalam beg disimpan kan. Na'udzubillah. Sebab tu, jaga Sebab tu surah ni kena diajar pada anak-anak kita. Anak perempuan kita terutamanya. Kena ajar. Sungguh. Yang laki-laki ni pula bimbang juga. Bimbang pasal apa? Lagi teruk kadang-kadang tu. Pasal apa? Teruk macam mana? Yang teruknya pula akhir zaman ni, laki-laki ni, setengah budak laki-laki ni, dia tak tengok perempuan dah. Dia tengok apa? Tengok laki juga. Dia pilih pasangan sejenis pula. Allah. Kan kita sebut dulu dah. Sebut dah dulu kan. Yang apa? Yang KKM keluarkan data tu. Yang kata hari ni banyak kes AIDS disebabkan hubungan apa sejenis. Gay. Yang melibatkan laki-laki dengan laki-laki. Ini penyumbang utama AIDS dekat negara kita pada hari ni. Na'udzubillah. Lepas tu ada seorang pensyarah daripada UM ke apa. Seorang profesor tu. Kan dia kata apa? LGBT betul. Kan dia kata apa? Dia kata benda tu betul. Dia kata ramai pelajar universiti sekarang ni terlibat dengan benda-benda macam tu. Tu dia. Na'udzubillah. Tengok Tengok anak-anak laki-laki kita. Tengok anak-anak perempuan kita. Tengok semua jadi kita ajar mereka surah An-Nur, ajar mereka surah Al-Ma'idah, ajar mereka tentang ilmu Islam. Dia jaga Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, memang kita bimbang lah kan. Saya boleh sebut pasal anak ni bimbang lah. Sebab anak saya kecil lagi.
Anak saya yang sulung tu OKU, autisma. Autisma ni umur 19 dah. Yang ni kita insyaAllah lah, yang ni kira syurga lah kot mana pun kan. Alhamdulillah lah. Yang kita nak bimbang ni anak yang kedua. Anak yang kedua ni saya laki-laki umur 8 tahun. Umur 8 tahun tapi duk fikirlah, duk bimbang juga kan. Masa depan dia macam mana. Dia besar nanti macam mana kan. Pergaulannya macam mana. Duk fikir ni. Duk fikir. Kita buat didikan agama tu insyaAllah lah. Kita hantar sekolah agama, kita cari duit, bayar yuran pun tak apa. Lepas tu kita ajar, isteri kita pun ajar sebagainya. Cumanya, kita fikirlah masa depan tu macam mana. Sebab cabaran akan datang lagi dahsyat. Lagi dahsyat kan. Jadi kita sama-sama lah. Kita doa supaya semuanya selamat. Yang kita baca doa. Dan surah Ali Imran. Ni tambahan Tengok surah Ali Imran. Dari Quran. Tengok surah Ali Imran. Ini tambahan sebagai tambahan kita. Sekejap je. Tengah kuliah online ni je. Surah Ali Imran ni tak jumpa pula. Sikit. Doa apa Ustaz? Ya, saya cari. Okey, ayat yang ke-38 surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 38. Surah Ali Imran ayat 38. Ini doa daripada Nabi Allah Zakaria alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ambil daripada rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, yang bermaksud wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Itu dia. Sesungguhnya engkaulah sentiasa mendengar, menerima doa permohonan. Ayat yang ke-38 surah Ali Imran. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Baca yang tu. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Mana kita nak anak-anak kita jadi baik, cucu-cucu kita jadi baik, keturunan kita jadi baik. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, menerima doa permohonan kita. Okey, boleh faham boleh amalkan, mudah saja. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Okey, boleh insya-Allah. Dia kat luar tu dah kuat dah pula. Dah keluar selawat. Okey, mana dah. Itu isyarat lah tu. Isyarat Okey, jadi para muslimin dan muslimat, jangan saya tutup pintu jap. Baik, jadi muslimin dan muslimat, seterusnya dia kata, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, setelah menerangkan pandangan nur hidayah petunjuk Allah, lalu diterangkan perihal orang-orang yang beriman dan bahawa mereka di dunia berada dalam sinaran cahaya hidayah petunjuk yang berlapis-lapis yang dilimpahi oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dan di akhirat pula mereka akan menerima sebaik-baik balasan serta limpah kurnia yang tidak terhitung disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Tu hidayah lah kepada orang yang beriman. Okey, sebaliknya diterangkan pula perihal orang-orang kafir yang akan rugi dan hampa di akhirat kelak. Kerana amal mereka yang baik yang mereka sangka dapat menolong mereka, tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab siksaan Allah. Itu Allah sebut pasal hidayah, cahaya pada orang beriman,
Kemudian Allah sebut tentang kerugian, kegelapan kepada orang yang kafir. Okey. Setelah menerangkan kejadian langit dan bumi dan segala yang ada padanya yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala dan kekuasaannya, dan menceritakan perihal golongan munafik yang hanya beriman di mulut dan kufur di hati, lalu menegaskan bahawa umat Islam yang beriman dan beramal soleh akan dikurniakan memegang kuasa pemerintahan di bumi. Ini kita akan baca nantilah tentang kekuasaan milik Allah. Allah berikan pada orang yang beriman di dunia ini. Dan akhirnya, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala ini telah berlaku kerana umat Islam yang mulanya kecil jumlahnya, ditindas dan diancam oleh musuh, telah berjaya terutama dalam zaman Nabi dan sahabat-sahabat baginda SAW, mencapai kuasa pemerintahan, menghancurkan musuh-musuh yang menceroboh dan mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Surah An-Nur ini diakhiri dengan menegaskan bahawa Allah jualah yang menguasai dan mengetahui keadaan sekalian makhluknya, dan mereka semua akan kembali kepadanya untuk diterangkan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. Itulah akhirnya sebagai intisari surah An-Nur. Okey, insyaAllah. Jadi minggu depan kita akan masuk surah An-Nur menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga, insyaAllah. Jadi para muslimin dan muslimat, saya cukup sekali itu, mohon maaf. InsyaAllah jika ada apa-apa persoalan nanti minggu depan lah tanya. Minggu depan ni mungkin kita, sebab minggu depan ni hari Rabu yang kelima, mungkin saya tak ada kelas di pondok ni, mungkin minggu depan ni boleh panjang sikit lah untuk bertanya soalan ke apa, boleh insyaAllah. Jadi cukup sekali itu, saya mohon maaf. Jadi saya terus tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.